Okey, baik. Silakan. Hari ini kita ada presentation pada Dr. Ed mengenai segalanya tentang diabetes. Silakan Dr. Adrian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Ya. Minta maaf atas apa ni tertangguh beberapa kali-kali saya punya presentation ni. Okey. Minggu ni minggu apa tu orang tak sihat. Setahun sekali memang akan down habis. Seminggu tu akan demam. Memang bulan ni lah, bulan demam saya. Oh, cantik ya reversing diabetes. Okey, baik. Silakan. Okay. Saya hari ni saya nak cerita pasal diabetik. Saya tahu ramai yang kat sini tahu pasal diabetik. Tahu. Saya pun tahu. Kan? Apa diabetik ni kalau ikutkan medical terms sekarang, conventional medical term sekarang ni, conventional medical term sekarang dia adalah chronic progressive disease yang di mana bermaksudnya apa tahu? Tiada ubat. Takkan baik. Itu yang dia ditulis dalam buku. Tapi saya sendiri pun dalam MBB sendiri pun tengok ramai macam Abang Azizul semua tu yang ada boleh kata ada diabetik kan. Rakan MBB pun ada yang makan ubat semua daripada insulin terus tak makan insulin, makan ubat saja, dia makan ubat terus tak makan ubat langsung. Betul tak? So maksudnya apa? Diabetik dia sembuh lah kan, maksudnya reversing. Tapi kenapa masih lagi dipanggil chronic progressive disease? Even dalam komuniti doktor-doktor pun, bila saya kadang-kadang dalam grup Facebook group doktor ni pun, ada antara kami ni masih lagi tak percaya diabetik ni boleh pulih, boleh sembuh dan pasien tak perlu makan ubat. Ada tu yang masih berpegang kepada buku sahaja, 100% dia ikut saja apa yang buku tulis. Oh, diabetik tak ada obat dia. Diabetik kena makan ubat sampai bila. So kalau dah diabetik nanti kena makan obat juga, obat kolesterol, kena bagi obat darah tinggi. Kena automatik, itu guideline. Bagi saya doktor-doktor macam ni agak kita orang kurang cerdik sikitlah. Bagi saya sebab apa? Doktor-doktor ni pandai sebenarnya kan, tapi dia tak gunakan akal dia sepenuhnya. Dia hanya follow buku sahaja, follow guideline sahaja. Dia ingat guideline WHO, guideline KKM tu adalah segala-galanya, adalah yang paling benar. Padahal depan mata dia setiap hari berjumpa dengan pesakit. Kat situ adalah kata orang ilmu sebenarnya. Kat situ adalah kata orang petanda yang mana kalau kita tengok betul-betul adalah kajian secara tak langsung tau. Kalau kita jumpa patient ni baik, tiba-tiba tak daripada makan ubat dos tinggi insulin 20, tiba-tiba perlu makan 5-6 saja dos insulin. Maksudnya apa? Maksudnya penyakit dia makin sembuh tak? Dia makin sembuh. So maksudnya adakah chronic progressive disease itu adalah definisi diabetik yang sebenarnya yang boleh kita guna pakai? Kalau bagi saya kurang tepat lagi nak guna pakai. Tapi tak boleh lah di Malaysia ni kita tak boleh nak bagi saya tak boleh nak bising-bising cakap diabetik ni boleh sembuh. Sebab dalam grup doktor tu pun bergaduh. Ada kalangan doktor dia kata dia banyak jumpa patient-patient dia yang tak payah makan ubat lagi dah. Itu bergaduh. Dia kata guideline ni dah tak ada research lah, tak ada medical base lah. Bagi saya research, journal, semua itu pharmaceutical punya agenda. Mana ada orang nak buat satu research independent, maksudnya tanpa melibatkan siapa-siapa. Siapa nak bagi duit? Betul tak? Yang banyak duit untuk bagi grant untuk buat research, buat apa-apa journal ke apa kemasukan journal adalah pharmaceutical company. So bila pharmaceutical company melibatkan diri dalam satu research, mesti ada conflict of interest kat situ. Takkan ada pharmaceutical company nak burukkan obat dia. Betul tak? Selagi dia pegang patent berpuluh-puluh tahun tu, selagi itulah obat dia terbaik. Bila habis patent dia, time itulah datang obat dia tak elok, kena tarik keluar. Tapi by the time banyak dah dapat mudarat kepada pesakit-pesakit. So kita, bagi saya ada juga kalangan doktor kan, contoh-contoh Roland semua tu, kita berpegang kepada apa yang kita lihat di mata, depan mata. Bukan hanya bergantung kepada buku saja, bergantung kepada guideline. Guideline sekadar guideline untuk kita tak terkeluar dengan landasan. Tapi dalam sama kita kena kita punya akal dan kita punya judgement sendirilah. Itu saya kan. So diabetik ni bagi saya
Diabetik, apa-apa penyakit lah, bukan diabetik saja. Apa-apa jenis penyakit, dah Allah kata dalam Quran pun kata, confirm ada ubat dia. Confirm ada ubat dia. Tapi untuk semua penyakit, prevention is the cure. Betul tak? Dalam Quran pun kata, prevention lagi baik daripada merawat. So, tapi siapa yang dah terkena diabetik ni, kita nak kena rawat dulu. After that baru boleh kita prevent. Okey. Seterusnya, tak bergerak pula. Okey, diabetik. Ini definisi diabetik yang kita sudah maklum. Saya sudah maklum dengan apa saya belajar dan apa yang diamalkan selama 40-50 tahun selama ni doktor-doktor. Diabetes type 1, pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi ataupun kita panggil childhood onset. Sebab apa? Dulu sebenarnya budak-budak yang ada masalah ni. Tapi definisi ni pun dah kurang tepat. Sebab sekarang even dah tua pun anda kata kita ada masalah dengan pankreas kita tak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi atau tak dapat menghasilkan insulin langsung, kita akan jatuh kepada definisi type 1. Contohnya orang ada kanser, pankreas ada kanser, so tak berfungsi dah. So dia tak boleh hasilkan insulin. So kat situ dia dah jatuh pada definisi type 1 diabetik. So kiranya definisi yang sebelum kita guna pakai tak boleh guna pakai sepenuhnya. And then diabetic type 2. Diabetic type 2 sebelum ni kita belajar kita definisikan sebagai insulin resistant. Maksudnya badan kita ni menghasilkan insulin. Tapi dia tak dapat menggunakan pakai insulin yang ada dalam badan kita untuk kata orang metabolize gula tu. Itu definisi sebelum ni lah. Tapi ada tak kita perasan tak dalam rakan MBB ramai je yang akan tanya, doktor, saya tak makan gula langsung. Tapi gula saya masih tinggi lagi. Betul tak? Kalau definisi type 2 ni, dia makan gula tapi insulin dia tak dapat berfungsi dengan baiknya. Tapi kes dia ni, dia tak makan gula langsung. Saya tak makan gula langsung, doktor. Saya makan tawar saja. Satu hari tak makan gula langsung. Tapi saya punya gula tinggi lagi. Kenapa, doktor? So, bila kita fikir balik, definisi diabetes type 2 ni dah macam dah tak tepat lagi. Kalau orang tu memang makan gula, setiap hari makan gula tak habis, tak minum air dengan gula semua, tapi insulin dia tak dapat fungsi dengan baik, kita boleh guna pakai definisi type 2 ni, definisi diabetes type 2. Tapi kalau orang tu kata saya memang pantang, saya puasa setiap hari, doktor, gula tu memang saya tak sentuh, tapi saya masih lagi gula tinggi. So, definisi diabetes type 2 ni saya rasa tak tepat lagi dah. So, ada setengah-setengah doktor dia definisikan diabetes type 2 ni sebagai hilang. Failure of body to metabolize fat and oil properly. Ataupun processed food metabotic. Zaman diabetes type 2 ni terjadi selepas industri perindustrian orang panggil. Masa tu time tu orang dah start buat margarin, orang dah start buat makan roti sentiasa ataupun urban penyakit orang urban, penyakit orang bandar sebenarnya diabetes type 2 ni. Orang kampung kalau makan makanan yang sihat, makan makanan yang dia masak sendiri, makan makanan yang dia tanam ternak sendiri, jarang akan kena diabetes type 2 ni. Dia orang sihat. Tapi penyakit ni penyakit orang bandar sebab orang bandar ni banyak makan processed food. Banyak makan fast food, banyak makan benda-benda yang kata orang kat restoran. And then minyak yang kita guna, lemak yang kita guna tu bukanlah lemak yang sihat, minyak yang sihat. Kita makan margarin sekarang ni. Kita sekarang ni duk makan apa? Disuruh dipromot ambil minyak sayuran, minyak canola, minyak bunga kan. Matahari itu kan. Dia beritahu minyak-minyak tu sihat, tapi sebenarnya minyak itu adalah minyak yang kata orang yang sebenarnya adalah minyak yang kualiti yang low sebenarnya. Bila kita makan minyak dan lemak yang tidak sihat ataupun kita makan processed food, di situlah badan kita terkejut. Badan kita ni macam haywire. Sebab kandungan yang terdapat dalam fat and oil dan processed food ni dia bukan natural lagi dah. Badan kita tak boleh badan kita nak kawal selia gula ataupun kalori intake tu dah haywire. Sebab bukan makanan natural, makan whole food. Semua makanan proses yang mana badan kita ni sebenarnya tak
tak ditune untuk proses benda-benda macam tu sebenarnya. Okay. Kita kena faham juga apa itu insulin. Dulu saya sendiri sampai orang kata recently lah, bagi yang saya faham, insulin ni fungsi dia adalah untuk metabolize gula. Untuk turunkan gula. Itu yang saya faham dulu. Atau bila saya kata orang baca-baca balik kan, saya join MVP ni, saya buat kajian balik apa tu, apa saya belajar semua ni kan, apa yang saya praktis semua ni kan. Rupanya insulin ni bukan untuk turunkan gula. Insulin ni adalah energy storage hormone. Guna dia apa? Dia tukar kalori, tenaga, bukan gula Bukan gula. Ingat, kalori. Gula menghasilkan kalori, tenaga. Apa pun makanan kita pun akan menghasilkan kalori, tenaga. So insulin ni gunanya adalah untuk tukar tenaga yang tak digunakan dalam badan kita untuk disimpan. Disimpan dalam bentuk apa? Adipose tissue. Itu cerita lain pula. Macam mana pula kalau kita makan kalori berlebihan, badan kita gemuk? Itu lain, itu cerita lain. Sebab kita orang Asia ni dia tak boleh nak simpan lemak. Dia akan bertambah lemak. Multiply lemak dia. So itu cerita lain. So insulin ni kita kena faham. Tugas dia adalah untuk tukar kalori atau tenaga yang tidak digunakan, berlebihan yang tak digunakan kepada simpanan untuk disimpan dalam bentuk adipose tissue. Itu panggil adipose tissue lah, dalam bentuk lemak. Yang mana akan diguna pakai nanti bila diperlukan. So kena faham dulu insulin apa maksudnya. Okey, glukos ni jahat sangat ke? Kita selalu fikir, glukos, saya gula tinggi, jahatlah gula ni kan. Tapi sebenarnya glukos adalah kata orang satu sumber tenaga yang sangat-sangat natural yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Badan kita perlukan glukos. Dan ingat, Allah jadikan satu benda tu mesti ada sebab. Glukos ni adalah sumber tenaga natural yang sangat-sangat diperlukan. Even badan kita akan keluarkan glukos sendiri kalau tak cukup glukos ataupun diperlukan. Kalau badan kita keluarkan glukos sendiri, maksudnya glukos tu baik tak? Baik. Glukos diperlukan tak? Perlu. Maksudnya glukos ni tak jahat lah sebenarnya. So kita salah faham. Glukos glukos ni jahat lah, tak boleh lah, tinggi sangat, bahayalah. Itu pasal sini kita tuliskan, glukos adalah bentuk tenaga tubuh badan yang kita perlukan. Badan kita menghasilkan sendiri glukos apabila diperlukan melalui proses gluconeogenesis. Liver kita, hati kita buat proses gluconeogenesis untuk kita orang keluarkan glukos bila diperlukan. That's why apabila orang tu tak makan gula, ada komplain, saya tak makan gula langsung, ataupun saya puasa hari ni, tengah hari cek gula tinggi, belablas. Adakah kita ada kecil manis? Kalau jumpa doktor-doktor biasa, jumpa farmasis biasa, dah kena kecil manis ni, kena makan ubat ni, makan insulin. Maksudnya dia tak faham konsep tu sebenarnya, tak faham konsep ni, tak faham fisiologi badan kita. Bila kita puasa ataupun bila kita tak makan gula, badan kita perlukan gula time tu, badan kita akan menghasilkan glukos tu sendiri. Hati kita akan buat proses gluconeogenesis untuk menghasilkan glukos. Glukos diperlukan untuk tenaga diperlukan untuk semua badan kita berfungsi. That's why bila orang tu tak makan gula, dia kata tak makan gula, dia puasa, badan dia keluarkan gula sendiri. Sebenarnya salah satu dia indirectly, bila kita tak makan gula, badan kita stres sebab tak ada tenaga, perlukan tenaga. That's why gula naik, sebab badan kita keluarkan gula kita sendiri, glukos sendiri untuk semua tenaga. Sama juga dalam puasa, bila kita puasa, badan kita sebenarnya walaupun tengah berehat, tengah stres sedikit sebab permulaan, stres sedikit sebab tenaga tu dah kurang. So diperlukan tenaga, liver kita buat gluconeogenesis, menghasilkan glukos bagi tenaga. That's why bila orang berpuasa ataupun tak makan gula langsung, dia cek gula tinggi sebab keperluan tubuh badan ketika itu, sehinggalah badan dia dapat adapt dengan situasi dia. Lama-lama dah okey balik. Okey. Gula bahaya ke? Kena faham tak, gula ni bahaya ke? Sebenarnya gula ni tak bahaya. Gula ni tak bahaya kalau kita makan dalam kuantiti yang moderate. Saya selalu kata,
Nak makan apa saja boleh. Saya kata saya senang je. Nak makan apa saja boleh tapi in moderation. Makan moderate saja, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sama juga dalam Quran berkata, makan berhenti sebelum kenyang. Kalau kenyang sangat kau tu makan juga dapat kenyang pun makan dia apa jadi? Mudarat. Tidur jangan berlebihan. Akan datang mudarat. Betul tak kan? So sama juga gula. Gula ni sebenarnya tak bahaya pun sebenarnya sebab kita perlukan gula tu. Tapi dia datang bahaya dia bila berlebihan. Semua jenis makanan ada terkandung gula. Contohnya karbohidrat kita, carb kita. Bila diurai, ada gula. Ada gula, ada gluko, ada sukrus semua. Makanan kita daging tu pun ada gula juga. Semua jenis makanan ada gula. So gula ni bahaya ke? Tak. Gula ni sebenarnya tak bahaya. Gula ni diperlukan sebagai sumber tenaga, kalori. Tapi apa yang bahaya adalah dia biomolekular gula tu, struktur gula tu apabila kita ambil secara berlebihan. Dan gula yang saya maksudkan yang bahaya adalah fruktos. Tadi kan dia cerita pasal fruktos. Encik Azam kita pasal fruktos. Buah-buahan kita, sayur-sayuran kita, apa jenis makanan kita semua ada fruktos. Struktur fruktos ni lah yang bahaya kalau kita berlebihan. Dia akan mengganggu tubuh badan kita. First macam tadi, fatty liver lah. Dia akan mudaratkan hati kita sebab nak proses tu susah sikit fruktos ni. That's why boleh makan tapi jangan berlebihan. Jangan sampai berat badan kita stres untuk proses makanan tu. So kena faham, gula tu tak bahaya kalau makan secara moderation. Dan gula yang kita masukkan, yang kita perlu risau adalah fruktos, bukan glukos, fruktos. Dalam gula putih yang kita guna untuk minum, untuk masak tu, dia ada kandungan dua gula. Gabungan glukos dengan fruktos. So sebab tu dia bahaya juga kalau ambil berlebihan sebab ada fruktos juga. Even buah-buahan kita makan ni pun, makanan kita makan ni pun, buah-buahan kita makan pun, sayur-sayur kita makan ada fruktos. Tapi kalau kita makan secara moderation, insya-Allah dia menjadi zat untuk badan kita. Tapi kalau kita makan berlebihan akan jadi mudarat. Senang saja. So kat sini ada satu kajian. Bila sakit ni dibagi makan obat untuk turunkan gula, maksudnya metformin ke, gliclazide ke, glucobentamide ke, ada potensi increase risk of mortality, kematian. Ada increase case of cardiovascular, sakit jantung, mati sebab sakit jantung. So kalau boleh, kalau kita ada pilihan, kita orang pilihan orang kata lah, kita janganlah makan obat kecil manis ni. Kalau dah sangat-sangat perlu, kita makan, tapi bukan bergantung. Saya selalu kata, obat ni kalau perlu ambil, tapi jangan bergantung. Kalau kita dah jadi bergantung kepada obat tu yang jadi masalah. So daripada itu pasal kalau start obat kecil manis, at the end akan makan obat kolesterol, akan makan obat darah tinggi, akan makan obat jantung, aspirin semua tu. Sebab obat tu yang kita orang membawa kepada penyakit-penyakit lain. Sebab dia merosakkan tubuh badan kita kan, obat chemical. Benda-benda yang chemical semua tak elok sebenarnya. Sebab itu kita nak natural, makan makanan natural, whole food. Sebab itulah obat sebenarnya. Obat makanan yang Allah bagi ni adalah obat sebenarnya. Yang penting natural dan whole food. So that's why kalau ada pilihan, bukan ada pilihan, memang kalau boleh kita pilih lah tak makan obat. Bukan kata orang doktor, saya doktor akan jangan makan ubat, bukan jangan cakap doktor mengamuk doktor tu kan. Bukan. Maksud saya macam ni. Kalau gula tu terlampau tinggi, 20 ke belah-belah ke 20, obat ambil. Sebab apa? Mungkin time tu dah ada simptom pening, mata kabur. Kena ambil obat tu untuk turunkan. Tapi dalam sama kita cuba kata orang cari jalan, kita rawat diri kita, kita ubah makanan kita cuba satu masa nanti tak perlu makan ubat lagi. Ubat tu hanya sementara waktu, bukan untuk kita bergantung. Faham konsep saya? Okay. How to reverse diabetes? Benda yang simple, tapi saya tahu susah sikit lah. Payah sikit. Dia perlukan disiplin. Okay. Ini salah satu kata orang cara ada satu orang doktor ni dia share macam mana cara dia nasihatkan kepada pesakit dia untuk reverse
reverse balik diabetik ni. First, repair faulty blood sugar control. Nak betulkan balik masalah control system, blood sugar control system. So minyak dan lemak yang dimakan tu kena betulkan balik. Makan flax, rami oil kot, fish oil, cod liver oil, and then until sugar dah stabilize. Lepas tu kita ubah kita punya margarine pula, coconut oil, olive oil, semua clean fat. And then jangan makan processed food. Jangan makan makanan kat restoran. Maksudnya processed food lah, benda-benda tak sihat. Kita tak tahu apa yang digunakan. And then ambil mineral, supplement. Sebab apa orang-orang diabetik ni dia kurang zat-zat dalam badan dia sebenarnya. Lepas tu bila dah okey, kita nak control blood sugar manually during recovery cycle. Maksudnya pelan-pelan discontinue obat. Pelan-pelan, gradually stop obat tu. Jangan terus stop obat Awal-awal jangan stop obat dulu. Kita betulkan pemakanan kita dulu. Bila kita rasa dah okey, kita tengok bila kita makan obat gula kita rendah sangat, baru kita slowly taper down obat-obat kita. Lepas tu last, restore proper balance of healthy fat and oils. When blood sugar control again. So kena makan fat dengan minyak yang sihat. Lepas tu jangan makan makanan apa orang processed food, junk food, semua jangan makan. And then jangan lupa exercise. Dia tu yang saya penting, exercise. Tengok nombor 2 ni, regular postprandial exercise. Penting. Exercise tu penting. Sebab apa ingat? Kenapa saya kata exercise penting? Gula tu apa tadi? Gula tu adalah tenaga, kalori. Insulin dia mengubah, dia metabolize tenaga yang tidak digunakan, tenaga berlebihan tidak digunakan untuk disimpan dalam bentuk lemak. So, dia akan terjadi bila gula tu berlebihan. So, kita kena exercise untuk kita guna tenaga tu. Maksudnya bila kita exercise banyak lagi, gula yang dalam badan kita akan tenaga yang dihasilkan oleh gula kita akan digunakan. Lama-lama gula kita akan kontrol lah. Sebab semua tenaga yang badan kita ambil dalam bentuk gula ni digunakan. So, ada setengah doktor kata ni, exercise ni macam kita prescribe obat dekat orang diabetik ni. Lagi tinggi gula dia, lagi banyak exercise dia kena buat. Maksudnya intensity of the exercise. Sebab gula, ingat gula tu tenaga. Kalau tenaga tak digunakan, itu yang disimpan. Kat situlah gula tinggi. So kita kena guna tenaga tu dalam bentuk exercise lah. Kita guna tenaga tu sampai gula kita rendah. Itu salah ada setengah doktor punya pendapat macam tu. Ini list dia. Proper diet, avoid processed food. Dan saya kata tadi, jangan makan processed food. Jangan makan kata orang fast food semua tu. Avoid lemak dan minyak tak sihat. Lemak tak sihat maksudnya kalau boleh kita amalkan coconut oil, amalkan kalau tak pun minyak sawit kan. Margarine semua jangan kan. Semua jangan minyak bunga matahari, minyak canola, semua minyak jagung semua avoid. Tu avoid gula berlebihan. Ingat, sini saya kata saya tak tulis avoid gula. Saya kata avoid gula berlebihan. Jangan makan gula berlebihan. Gula tu kita perlukan tapi jangan berlebihan. Dan seterusnya makan whole food, whole natural food. Kalau boleh kita masak sendirilah. Saya tahu memang tak ada masa, tapi banyak saja yang sekarang ni banyak je yang jual di luar sana makanan-makanan sihat, makanan whole food. And then supplement nutrition, ambil supplement nutrition. Real B, Real C kan. Happy D semua ambil untuk tubuh badan kita. Exercise, macam saya cakap tadi, exercise. Kita nak gunakan tenaga yang gula ada tu untuk kita habiskan gula tu dalam badan kita. Proper rest. Proper rest diperlukan. Sebab apa bila badan kita rest, kita akan keluar daripada stress state tu. Bila kita akan ingat salah satu sebab lagi gula dalam badan kita naik tinggi disebabkan stressor. Stressor, chemical, physical, emotional. Bila kita stress, confirm gula dalam badan kita naik. So tapi itu memang bukan adakah kita kencing manis? Ingat bukan. Itu adalah adaptation badan kita terhadap stres tu. Dia akan naik kan. Dia akan naikkan gula tu sebab kita perlukan untuk berfikir. Badan kita perlukan untuk hadapi stres tu. That's why gula akan naik untuk dimetabolisasi sebagai tenaga. Dan last sekali avoid stressor. Avoid stressor. Physical, chemical, emotional. Chemical sepertinya obat. Emotional kalau stres sangat, depression pun
akan ada masalah gula juga. That's why gula ni boleh, macam saya kata gula ni, diabetik ni boleh reverse kalau kita buat checklist ni. InsyaAllah slowly akan reverse. Ambil masa tapi insyaAllah boleh reverse. Perlukan sedikit kata orang, perlukan sedikit disiplin dan yang penting support group. Jangan buat seorang-seorang. Dan saya selalu ingatkan, tak ada one size fit all. Maksudnya tak ada satu rawatan, satu nasihat yang semua orang boleh guna pakai. Tak. Semua jenis masalah kena diselesaikan individualized, customized, mengikut individu tu. Contohnya Abang Azizul lain cara dia, kan? Cik Razman lain caranya, Kak Zila lain caranya. Tapi kita boleh berkongsi apa yang pengalaman kita untuk kata orang, untuk ilmu lah yang kita boleh cuba, individu lain boleh cuba. Tapi kalau tak sesuai, kita cuba yang ada ni pula sikit. Cuba, kena try and error untuk badan. Dia tak ada macam one size fit all. That's why bagus MBB ni, sebab kita boleh duduk, kita boleh bincang, kita boleh dengar pengalaman-pengalaman lain, dan kita boleh kata orang sama-sama kita berdebat juga. Berdebat untuk dapat satu jalan-jalan cara untuk selesaikan masalah kita. So ingat, diabetik ni bukan bila dah start makan ubat ni bukan orang pengakhiran sampai bila-bila lah. Jangan memang doktor kat luar kebanyakan kata dah kena kencing manis ni takkan baik lah. Confirm kena sakit 3 serangkai lah, lepas ni kolesterol, lepas ni darah tinggi. Jangan takut. Sebab semua penyakit dalam dunia ni ada dia punya ubat dia, ada penyembuh dia. Tapi yang paling penting saya selalu ingatkan, prevention better than cure. Okey, saya rasa sampai saja saya punya presentation, kan. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, baik. So hari ni kita nak sembang pasal Kak Zahila. Kak Zahila pun dah open mikrofon dah. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Ni. Assalamualaikum Dr. Ed. Sehat? Salam. Sihat, Kak, sihat. So untuk apa Kak Zahila punya problem ni, antara benda yang buat saya duk berjaga malam lah. Tak susah nak tidur juga, duk fikir hari-hari. Jangan tuan, nanti tuan pula darah tinggi. Dah boleh tu benda ni saya duk sembang dengan isteri saya pagi tadi. Kata itulah kata aku ni nak jadi Tuhan ke apa kan. Sebab orang expect yang mana join MBB ni memang buat kerja Tuhan lah. Memang buat kerja Tuhan. Saya tengah buat kerja Tuhan lah, senang kata. Tuhan memberi ruang dan peluang, memberi jalan. Melalui Tuhan, Allah bagi individu-individu yang macam akak ni ada harapan. Tidak dalam ketakutan. Walaupun kata nak menuju sakit tu pun tak takut lah. Ya tu lah, macam Kak Zahila punya masalah tu lah. Dia betul, saya 2-3 hari saya tak boleh rest betul. Duk fikir otak duk laju, fikir apa dia. So berbalik kepada masalah Kak Zahila, apa untuk okey, apa ada yang paling concern, saya paling concern dan Kak Zahila concern juga dekat kawasan parut untuk breast cancer tu. Okey, dia neck rashes. Yang tu saya concern sebenarnya, okey, lepas tu sebelum tu Kak Zahila dia kata sebelum neck rashes tu dia ada ambil ubat antihistamine selama 2 hari, price line-nya brand lah, cetirizine lah. Okey. So saya duk timah tara. Ya betul, untuk pengambilan cetirizine dia boleh inhibit kita punya pengeluaran minyak dekat kawasan parut tu dah satu kulit kering lah, satu hal. Lepas tu kita ambil lagi ubat cetirizine, ya betul dia akan bagi kulit tu kering, dah boleh naik rashes sikit. Macam gigitan serangga tu. Sikit saja, tak banyak pun, macam gigitan serangga. Tapi yang tu juga saya duk buat fikir 2-3 hari yang buat saya tak boleh nak tidur malam juga ni. Iaitu sebab Kak Zahila punya fitness level makin meningkat. Kak Zahila tak ada berat badan dia makin bertambah. So okey lah, tak ada masalah lah. So dia tak ada skin discoloration kat situ, dia tak ada kawasan macam lebam-lebam semua tak ada. Lepas tu Kak Zahila tak report untuk ada masalah lump ataupun dimple dekat kawasan breast, tak ada. Tak ada juga untuk report untuk masalah lymph node enlargement pun tak ada. So yang ni yang saya kata duk fikir, adakah hanya masalah kulit ataupun bukan ataukah disebabkan oleh kulit kering akibat masalah ambil ubat
histamin, antihistamin, cetirizine ataupun problem lain. So macam mana pendapat Dr. Ed? Tuan, pembetulan bukan cetirizine tuan. Ubatnya prednisolon tu. Prednisolon. Saya pun silap. Macam mana pendapat Dr. Ed? Pening kat kepala dia, dia fikir risau juga ni. Besar ke dia punya rashes tu? Dia boleh tak saya share gambar tu dengan Dr. Adrin? Boleh. Sila. Saya share. Hari tu tak tunjuk. Tak ada, doktor baru naik. Oh, naik. Baru naik. Baru 2 hari naik. Lepas 2 hari makan ubat alergik tu, doktor. Makan ubat tu kenapa? Prednisolon tu? Sebab kan saya batuk dan sesama. Akak batuk dan sesama dah 2 minggu tau. Mula akak tak makan, dah 2 minggu. Kenapa aku ni tak baik-baik? Jadi akak makan baru 2 hari. Tapi ni sekarang dah kurang lah akak makan ubat alergik tu. Sesama akak dan batuk akak terus kurang. Tapi dia naik tu pula bintat tu. Saya kena tengok tu gambar. Saya baru saya hantar pertama ni hari kedua. Dia makin banyak ke? Bukan, dia jadi merah sebab akak letak air garam. Okey, itu gambar. Air garam. Mana? Tak ada pun? Ada. Saya hantar kat Dr. Ed. Dah hantar lah. Hantar kat saya. Telefon. Tak ada share. Ini tak ada share. Itu tanya kebenaran tu. Macam blister Blister tu apa doktor? Apa blister ni? Alamak. Bahasa Melayu apa blister? Alamak. Macam lebih kurang macam tu lah. Dia macam bintat dan memula bintat, lepas tu dia ada merah sikit. Ni kat mana? Kawasan yang bekas operation tu. Jahitan tu. Bukan, dia dekat jahitan tu pun ada, dekat bawah jahitan tu pun ada. Dekat jahitan tu pun ada, tapi dia punca dekat jahitan, doktor. Kalau gambar ni tak rasa. Bila akak letak air garam, dia ada macam tindak balas. Dia macam mengenyam gitu. Letak air garam memang lah. Kalau rasa mana inflammation, letak air garam memang rasa. Dia macam ni tau. Kalau bila makan prednisolon, dia setengah orang dia akan senang dapat orang panggil apa? Fungal infection. Dia senang bila makan prednisolon ni. Saya tengok, tak tahu, saya tak perasan, gambar ni tak berapa jelas untuk saya, tapi macam ada kat arah infection sikit dekat kulit tu. Tapi infection apa tak pasti. Dia seolah-olah kan doktor, dia benda ni dia asal tu dekat betis saya pun ada juga, dia keluar macam tu. Dekat betis biji, tapi dekat betis tu gatal. Yang dekat sini dia tak gatal. Tiba-tiba aja dia merah macam tu. Cuma letak garam saja dia rasa merenyam. Sekarang ni saya ada luka ke ni? Yang gambar nombor 2 macam luka lubang ni? Dia bukan luka lah. Dia ni garuk. lah. Tak garuk tu. Letak air garam dekat sapu. Mungkin dekat sapu tu katnya. Dekat sapu tu katnya dia macam ada berlubang lah. Tak apa macam ni. Jangan risau dulu. Jangan risau dulu. Pergi farmasi cari Vizomed. Apa namanya? Saya tulis Vizomed cream. Saya tulis dah. Vizomed cream. Vizomed. Cream. Try dulu cream dulu. Jangan risau dulu. InsyaAllah tak ada apa ni. Saya rasa lebih pada bila makan prednisolon, badan kita akan macam tu. Ada sistem kita punya skin barrier akan turun sikit. Pasal tu Jadi sebab tu akak rasa tu akak stop ambil prednisolon lah.
Akak tak ambil dah lah. Tapi sebab pun akak punya batuk dengan sesama dah reda, dah kurang. Jadi lepas tu dia timbul tu yang akak kata ada, terus akak stop. Akak tak ambil dah. Yang itu. Lagipun doktor dulu pun kalau ada naik aja benda pelik dekat saya punya payudara tu, kalau macam ada bisul ke apa, saya akan potong sikit, saya keluarkan nanah tu, saya letak air garam. Dia mati lah betul. Dia lagi itu lagu hero. Buat sendiri semua. Ya, tapi dia dengan sebab tu akak cakap dengan Tuan Azwan, akak nak matikan dia dulu. Akak tak nak dia macam hidup. Dia sebab benda tu boleh hidup cepat. Jadi kita kena bokrim lah. Ayat garam tak ni kot, tak tahu. Tapi kalau bagi saya bokrim lah. Sebab dulu akak buat macam tu, kalau Nia tu letak air garam, kalau ada nanah lah, kalau ada nanah letak air garam. Lagi hardcore. Tapi memang sakit dia jerit tapi dia esoknya dia boleh. Adakah itu membantu doktor? Akak dah buat dah try and error dengan diri akak. Tapi lepas tu dia macam berlubang, berlekuk doktor. Kalau ambil beli krim tu, sampai krim tu, insyaAllah okey kot. Okey. Itu yang akak ni akak letak tu yang dia jadi berlubang tu doktor, sebab mungkin dia pecah agaknya akak letak air garam tu, dia pecah. Dia pecah macam tu kan. Tu yang dia jadi macam berlekuk sikit tu. Tapi lagi dia berlekuk, lagi akak ni sebab lagi akak picit, dia tak ada apa-apa doktor. Lagi akak memang saja nak bagi dia terbuka supaya air garam tu matikan kuman-kuman. Itu fahaman akak. Lah. Tak apa, kita buat proper sikit, kita buat krim dulu. Okey. Tapi doktor akak ada pertanyaan lah. Boleh tak tuan? Boleh, sila. Akak dengar tadi, akak macam confuse antara insulin dan gula. Bukankah insulin itu gula, gula itu gula? Ya, apa beza insulin dan gula ni? Okey, silakan doktor. Okey. Insulin ni dia sebenarnya hormon. Kalau dulu insulin? saya pun ingat insulin ni dia ni guna dia adalah untuk kata orang turunkan gula. Insulin diperlukan untuk turunkan gula. Ini yang saya faham dulu. Tapi sebenarnya insulin ni adalah energy storage hormone. Maksudnya apa tahu? Insulin ni dia menukar kalori tenaga yang tidak digunakan, iaitu tenaga yang berlebihan yang tidak digunakan dalam bentuk storage ke dalam bentuk storage. Maksudnya untuk kita simpan untuk guna pakai akan datang. Maksudnya simpan kat mana? Dekat adipose tissue, lemak sebagai lemak. Itu guna insulin. Insulin dia tukar energi tenaga yang berlebihan yang tak digunakan untuk disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau kita kata maksudnya kalau gula kita tinggi tu kerana insulin tak produce insulin, itu tak betul lah. Kurang tepat dah sekarang. Kurang tepat kalau kita faham betul penggunaan insulin kurang tepat. Dia apabila insulin menjalankan tugas dia, secara tak langsung kandungan gula dalam badan kita turun. Sebab dia jalankan tugas dia tukar tenaga yang berlebihan yang tidak digunakan dalam bentuk penyimpanan, storage, lemak. So gula kan ada kalori. So bila insulin menjalankan tugas dia, so dalam masa sama gula pun akan turun dalam badan kita. Bukannya insulin ni directly turunkan gula, tak, kurang tepat. Selama ni pemahaman kita. Jadi yang produce insulin ni pankreas kan? Pankreas. Ya, kalau macam kes akak ni, apa masalah Adakah masalah pankreas atau masalah insulin yang tak bekerja? Bagi saya, akak insulin okey. Saya rasa pankreas akak tak ada masalah. Kalau saya tengok liver semua tak ada masalah. Kan? So maksudnya ada benda lain lagi tu. Masa tadi kan kita tengok ada tak kita physical stress. Contohnya stress, terutama stressor dulu. Physical, emotional, chemical. Adakah kita ada stressor tu dulu? Lepas tu ada tak kita cukup rehat? Kerana pemakanan kita macam mana? Kita kena tengok dulu, kan? And then lagi satu kena faham juga, badan kita akan keluarkan gula apabila diperlukan. Selain disebabkan stresor, badan kita sendiri akan menghasilkan gula mengikut keperluan badan kita. Okay. Contohnya tadi beberapa hari ni doktor akak ambil
check diabetes akak satu hari 3 kali. Aha. Ya, tapi sebenarnya doktor, akak sebenarnya tak bimbang pun apa yang jadi pada akak ni sebab apa? Dulu makan ubat error doktor. Kalau akak makan macam ni error, tapi akak cuma pelik kenapa awal MBB dia cantik dah cantik. Tapi kenapa bila dah lama di MBB dia jadi dia tak improve macam ni kerana apa? Mungkin kerana akak punya makan akak dah ubah makan akak. Pertama tu memang akak ngakulah akak memang makan ubi tiap-tiap hari. Apa semua jenis ubi tau? Ubi kentang, ubi keledek, ubi kayu, ubi keladi. Jenis ubi lah. Ubi merah, apa semua jenis ubi lah. Memang akak akan makan dengan nasi. Sebab bila akak makan macam tu akak akan rasa seronok. Dan akhirnya akak dapat macam tu lah sehingga kan kata radang akak pun dia naik sikit. Dia HbA1c akak pun naik sikit. Dan akak sekarang ni akak cuba ikut balik semula MBB, akak buang tu tau, cuba buang 2-3 hari ni, buang ubi-ubi ni. Tapi akak tengok sekali tu akak makan nasi sekali sehari. Ya, mungkin kerana karbo sebab akak memang banyak makan nasi. Makan nasi sehari masa puasa. Esoknya akak akan dapat 12.7. Akak puasa, akak tak makan ubi tau. 12.7. Lepas tu akak hanya berjalan kaki. Senam akak hanya berjalan kaki. Lepas tu akak cek kencing manis balik 7.8. Itu aktiviti akak. Habis tu esoknya pula akak makan nasi. Ya, akak makan nasi dan Ada satu pedih sikit lah. bila tapi akak ada makan ubi keladi. Esoknya akak test pagi 12.3 dan akak senam kuat tau doktor. Akak senam kuat. Kalau sebelum tu akak berjalan macam hari ni. Hari ni akak ingat akak nak turunkan lagi gula akak. So akak buat slow jog tanpa berhenti 40 pusingan 40 pusingan gelanggang sepak takraw tu dalam tempoh 30 minit. Maknanya selalu akak buat 40 minit tapi hari ni macam semangat sangat. Akak buat aja. Bila akak cek gula dia 10.3. Dia tak macam semalam pula. Tu yang akak heran tu. Padahal akak ada makan ubi. Sebab akak ada makan ubi. Tu macam mana tu doktor? Apa dekat sini dia punya reason dia tu yang menjadikan keadaan bacaan macam tu. Okey, kan akak kata first akak first day tu akak punya gula tinggi, lepas tu akak jalan kan. Jalan lama dia turun 7. Okey. Turun 7. Okey, lepas tu akak semangat akak buat 40 kali pusingan kan. Okey. Kena ingat badan kita tak biasa. First tak biasa. Memang macam saya kata tadi, gula ni tenaga. Kalau berlebihan dia akan jadi storage. So exercise ni kita kena buat berlebih untuk kita guna tenaga tu supaya tak ada berlebihan. Betul tak? Tapi bila akak baru saja buat tukar intensity, tukar perubahan, dia akan jadi proses proses stres juga. Sedikit stres. Dia guna juga gula yang dalam badan kita, tenaga tu. Tapi sebabkan kita ubah kita punya intensity, badan kita dalam keadaan stres sebab belum tengah adaptasi. Sebab adaptasi muscle kita perlukan tenaga tu, perlukan gula tu. So kena faham. Tapi jangan akak kata orang lemah semangat. Tak, teruskan intensity ni. Biar badan kita jadi biasa dengan intensity tu, biar dia tak anggap ini stres. Biar badan kita tak anggap ini stres. So masa itulah badan kita boleh bekerja dengan baiknya. Insulin boleh bekerja dengan baik dia. Sebab badan kita tak anggap exercise yang akak buat ni, yang akak buat ni satu stres. Permulaan dia stres sebab terkejut. Daripada berjalan dia pun nak berlari. Sama ni 40 minit jadi setengah jam. Dia terkejut lah sekejap. Stresor tu sebab gula naik. Tapi sebenarnya tapi turun juga. Bila fikir balik, rendah juga. Tak, sebelum ni 12, dia jadi 10. Dia turun juga sedikit. Tapi dia badan kita ambil ni sebagai stres sementara waktu sebab dia terkejut. Sebelum ni aku punya tuan ni berjalan, tiba-tiba berlari pula. Dia terkejut dah. Tapi teruskan. Besok teruskan biar badan kita anggap ni bukan stresor lagi. Baru dah dia boleh berfungsi dengan baik. Dia guna betul-betul tenaga tu.
macam-macam dalam senaman ni nak atasi stres. So, kita ni kan kadang-kadang ada rasa seronok nak lari. Kadang-kadang ada rasa seronok nak jalan. Kadang-kadang ada rasa tak ada mood nak jalan cepat. Macam mana? Adakah kita ikut emosi kita ataupun kita kena disiplin? Kalau saya ikut disiplin kena ada lah. Tapi dalam masa sama, kadang-kadang kita kena ikut badan kita. Cakap apa. Sebab kadang-kadang badan kita tengah burn out. Burn out tu maksudnya dah penat sangat. Kalau kita push juga, mudarat dah kat badan kita. Time tu lah datang cedera, datang seliuh badan kita, datang sakit-sakit badan kita sebab badan kita burn out. Semangat tu penting, disiplin tu penting. Tapi dalam masa sama, kita kena dengar apa badan kita cakap. Maknanya akak bersenam ni kadang-kadang akak boleh jalan, kadang-kadang akak boleh slow jog. Okay. Kadang-kadang akak boleh buat workout ke. Maknanya akak tengok ikut maknanya mana ikut kemampuan badan lah. Kadang-kadang tu memang macam nak buat slow jog aja macam tanpa berhenti. Tetapi macam tak berdaya. Maknanya pada masa tu akak berjalan. Boleh. Maknanya dengan rentak senaman yang macam tu dia boleh bantu tak turunkan gula? Dia kalau boleh kita intensiti siasa tinggi. Kita naikkan intensiti kita, maksudnya ada progress lagi baik lah. Tapi orang kata jangan ikut sangat mood. Jangan ikut sangat mood tu. Tapi dalam sama kita dengar badan kita cakap apa. Okey. Akak juga sebab kadang tu akak rasa macam tak ada mood, tapi tak ada mood oleh kerana nak sihat, akak jalan juga. Okey, kalau oleh kerana macam tadi kan, akak kata, sebab apa dia dah berlaku penurunan doktor. Mula pagi tu 14. Lepas tu dia dah turun 13, lepas tu dia dah turun 12. Akak dah seronok dah tu. Jadi akak naknya akak push badan akak. Itu pun tak bagus juga lah. Terlampau push pun tak boleh juga. Dia kena slowly naik intensity. Sebab bila kita tiba-tiba push, badan kita anggap itu sebagai stres, physical stress. Macam tu. Cuma akak nak tanya itulah dekat doktor. Kenapa ya mula-mula MDB akak boleh capai, tapi selepas dah lama sikit MDB ni dia macam bengong sikit. Kenapa doktor? Itulah saya rasa saya boleh bagi jawapan dia kat situ. Tapi jawapan dia tak style lah. Itu malah saya nak cakap. Dia kalau tadi akak cerita ubi je lah kot. Bukan. Dia bukan ubi. Dia bukan kita ubi tu mungkin lah. Tapi sikit macam saya follow Kak Zahila, peningkatan yang paling ketara, gula dia spike tiba-tiba. Kak ingat lepas vaksin, betul tak? Betul. Vaksin. Lepas vaksin, lepas ambil dos vitamin C lebih, semua gila. Dia dah tak boleh dah tu yang akak kata apa masalah akak ni. Lagi satu akak pun semalam kan. Akak tengok jiran akak 2 orang tau. 2 orang kencing manis doktor, kesianlah. Yang dah putung kaki seorang, yang nak putung kaki seorang. Akak pun kata macam akak dah terbaca pula. Aku ni akan ada harapan ke sini. Jadi macam rasa ni lah. Untuk akak saya tak risau sebab akak punya energi okey. Kak energi okey, bermaksud kak punya insulin tu boleh guna proper. Insulin tu boleh bawa kak punya glukos ataupun segala asid amino ke apa benda kepada otak kak boleh function normal dan kak bersemangat. So saya tak risau benda tu jadi tau. Cuma persoalan dia sekarang ni, yang tu jawapan saya tak style tu lah. Bukan aku nak salah vaksin kot. Tapi yang macam kalau kita ingat balik sembang Kak Zahila, semua saya simpan tu Kak Zahila, gula dia spike balik betul-betul lepas vaksin. Dia senang je. Jawapan paling senang, salahkan vaksinnya. Itu lah. Betul doktor. Darah tinggi akak pun tak boleh dah 111. Kalau tak dulu, sebelum vaksin, cantik lah doktor. Akak pun tak bimbang. Sekarang ni nasib baiklah dia boleh turun 140. Kan pernah kan Tuan Azwan, akak telefon Tuan, 150 pernah naik. Itulah, itu antara benda yang saya duduk fikir. Tapi kalau macam ada customer seorang Kak Kalina ni Kak Kalina saya panggil. Dia kerja hospital. Lepas tu dia punya tekanan darah dia average 140, 150. Umur dia 40 lebih.
40 something, 45 kata saya. So average dia 140, 150 average. Lepas tu bangun tidur tadi dia tengok 160. Tak apa, tak ada masalah. Lepas tu saya tanya, Kak boleh tidur tak Kak? Dia kata saya letak kepala terus tidur. Tu semua pakar tu. Something yang benda pelik jugalah. Kalau untuk tekanan darah macam tu, ada sebelum tu dia pernah ada history tekanan darah tinggi, dia pernah ada history lah 140, 150, 160. Lepas tu dia makan ubat. Okey, dia makan ubat apa tak turun juga. Ini satu hal, tak turun juga bacaan darah dia sama saja. Even tambah dos pun sama saja. Dan dia report untuk dia jadi pening, sakit kepala apa semua sekian-sekian lah. Tapi bila dia tak makan ubat, badan dia rasa okey. Badan dia rasa okey, dia boleh tidur nyenyak. Kalau dia ambil ubat, dia susah nak tidur. Sekian-sekian masalah macam. Sebab tu dia kata dia prefer dia tak ambil ubat. Tapi disebabkan dia kerja doktor, dia ada akses lah kepada doktor-doktor ni yang mana nasihatkan dia supaya makan ubat. Tapi kalau dia makan ubat, problem dia ulang balik. Lepas tu dia mesej saya sebab dia takut orang cakap macam ni tak makan ubat macam ni. Lepas tu saya tanya, akak tidur macam mana? Saya letak kepala tidur terus. Akak bangun tidur rasa macam mana? Saya bangun tidur marvelous, cuma check. Bila check tekanan darah tu akak jadi risau lah pula. Lepas tu kalau makan selera okey, buang air besar okey. Mood kalau tak check tekanan darah dia kalau tak ada, dia kata kalau tak ada mesin check tekanan darah ni dia sentiasa happy lah. So betul lah tuan. Lagi satu, akan nak tanya dekat Dr. Ed ni. Doktor, orang tu kalau dia sentiasa exercise, dia akan kena sleep disc tak? Kalau tak kena cara. Kalau tak kena cara, kalau salah cara dia. Kalau kata orang tak, dia kena cara yang betul lah. Nak buat benda semua tu kena betul cara dia. Dan jangan just walking dengan slow jog pun boleh kena sleep disc ke? Boleh. Boleh. Jangan terkejut. Ada tu jalan dia, tiba tu terkena. Ada. Kita ingat macam alah aku tak angkat berat pun. Kan kita berjalan tu sebenarnya kita guna kita punya tulang belakang tu. Sebab saya ada jiran saya tu ni. Tiba-tiba dia duduk, tiba-tiba dia tak bergerak. Tapi dia kaki jogging. Tapi dia selalu buat slow jog lah. Pergi check doktor. Doktor kata ada slip disc. Dia kena slip disc. Slip disc ni kan mesti dia sakit dulu. Dia ada yang tiba-tiba terkena acute lah. Tiba-tiba je. Dia terlari sikit dia punya disc tu ataupun dia punya rawan tu, and then dia tekan saraf tu. Itu memang terus terkena lah. Ada orang dia pelan-pelan slowly ambil nafas panjang, tu yang dia sakit sikit. Ada orang dia terus terkena terus. Dia apa bila kita tahu kita ni maknanya ada masalah belakang ni, kita bersenam dengan apa yang kita akan rasa simptom dia. Bila kita berjalan ke atau bila kita berlari ke, apa simptom dia yang kita tahu mungkin kita nak ada masalah belakang. So first thing first, kita akan selalu rasa kebas-kebas lah. Rasa macam elektrik kat tangan kaki kita, rasa macam elektrik ataupun sakit, kebas-kebas. Sebelum dia tak semestinya sakit kat belakang tu. Bahagian tangan ke kaki? Dia tengok kat mana level yang kena. Tapi sakit belakang lah. Tak semestinya. Ada orang dia datang dengan kebas-kebas elektrik rasa sakit kat kaki yang tangan dulu. Yang belakang tu bila tulang belakang sudah terganggu betul baru sakit tulang belakang. Akak ni kadang ada, doktor cakap pasal rasa-rasa elektrik ni, kadang akak ada juga rasa elektrik ni. Dia satu kalau angin mungkin dah juga. Jadi risaulah pula. Ada juga rasa elektrik ni sampai ke kepala pun ada. Sebab perjalanan dia sama juga. Dia tetap macam kalau kita bloated, dia tetap efek kita punya saraf juga. Cuma dia misinterpret lah. Itu aja. Jadi itulah bila akak dengar penerangan doktor ni kan, reverse diabetes ni kan, semua akak dah buat dah. Tapi akak pun jadi pening kadang apa aku nak ubah lagi. Saya pun pening tau. Saya pun pening sebab saya sentiasa pagi petang siang malam saya duk fikir Kak Zalilah ni punya problem.
Sebab di antara benda yang paling mengganggu minda saya, apa yang tak kena, apa lagi aku nak kena buat, apa lagi. Lepas tu lah kalau jalan mudah saya kata vaksin tak ada hal lah. Jawapan paling selamat Jawapan paling senang nak bagi sebab saya duk tengok juga jurnal research baru tahun 2020 kan, apa COVID vaksin punya antara dia punya kesan selepas tu AEFI tu untuk penaikan CRP, C-reactive protein pun ada juga report. Untuk peningkatan apa HbA1c pun ada juga report. So untuk untuk pelbagai boleh kata pelbagai masalah satu badan haiwani pun ada juga report. So itu membuatkan saya terfikir tu, kalau macam untuk HbA1c akak naik kan. Dia back tu macam akak waktu tengah praktis back diet Dr. Nordin tu 8 kan. Ya. Itu Sebab tak makan nasi kan. Tak makan protein langsung, tak makan bermata berkaki, tak makan tuan. Lepas tahun akak praktis MBB, akak bagi report saya akak punya tu dia turun 6.6. 6.6 saya check balik bagi betul ya. Dia betul 6.6. HbA1c mana HbA1c? Okey. 6.6 6.6. So 6.6 ni sikit lagi nak back to normal dah. Sikit sangat lagi. Sikit sekali sebab waktu tu dia tally dengan bacaan akak punya darah. Waktu tu 7, kita boleh capai 7 kan waktu tu pagi-pagi kan. Tanpa buat apa. 7. Lepas tu dia naik balik, betul-betul lepas akak vaksin dia naik balik tau. Secara mendadak, secara tiba-tiba. Waktu tu saya dah start pening dah. Lepas tu hati saya harap tak apa kot dia okey balik kot, cucuk vitamin C ni dia okey balik kot. Aku pun tak tahu nak buat apa dah hari ni tiba-tiba. saya bukan kot sebab kalau saya tak mau salahkan vaksin nampak macam bodoh sangat kan. Saya kata akan nak cuba repair lah. Tapi sampai ke hari ni dia persis. Dia persis. Kak Zaila punya insulin masih sensitif. Sebab tu Kak Zaila workout apa semua dia boleh turun dengan cepat. Dia tak linger around dekat certain number tau. Number yang tinggi dia boleh turun cepat, lepas tu dia boleh naik cepat. Tapi lepas makan tu kan. Lepas makan tak apa, tak ada masalah. Tapi CRP akak pun naik juga. Itu antara benda yang saya concern. Dari waktu akak MBB dengan saya tu dulu tu CRP akak 3.2, lepas tu naik 5. Masuk dia Kak Zaila ada chronic inflammation yang berterusan. Dia sama ada disebabkan oleh diabetes. Diabetes lah, kemungkinan diabetes sajalah, kita kata diabetes sajalah sebab aku tally dengan akak punya baca. Kalau ikut diabetes, awal lagi akak diabetes lagi teruk. Itulah dia kita itu yang saya kata saya duk buat kerja Tuhan ni kan. Kalau benda yang tak ikut saya punya ni saya jadi pening, saya jadi marah kan. Saya jadi macam dah apa dah kena buat lagi ni kan. So dia naik 5, maksud dia ada chronic inflammation yang bawah yang kita tak sedar lama. Saya bubuh kepada diabetes saja sekarang sebab HbA1c akak naik kepada 8, dia back to masa makan sayur saja tu. Tapi tuan, akak ingat betul kan tuan? Akak ingat betul. Dia meracau betul. Lepas vaksin dia memang meragam. Tapi dia tak ada mendadak tau. Tapi lepas ambil vitamin C overdose tu, dia mendadak terus. Mungkin vitamin C tu tak boleh berjumpa dengan vaksin kot. Bukan vitamin C untuk itu dia memang entahlah. Dr. Ed ada buat treatment vitamin C Dr. Ed kat klinik. Yang untuk kulit-kulit tu adalah vitamin C kulit-kulit, tapi tak adalah high dose sangat kan. Itu Dr. Rodian bagi dos berapa? Berapa banyaklah dia kata kalau seolah-olah macam satu hari tu satu titik tu umpama 14 biji pil vitamin C. Akak ingat berapa tu? 14 biji pil tu dia berapa miligram pula? Satu titik. Akak ambil satu botol. Oi. Berapa ribu? Ya, nasib baik lepas tu akak tak pergi, akak dah tak pergilah lagi. Nasib baik kalau tak
Akak ambil 3 kali boleh kiok agaknya. Dia, dia, Dia kata vitamin C tu untuk radang sebab radang akak kan 3 kan. Tuan kata dia kata tu tinggi juga. Jadi dia kata dia nak hilangkan radang tu. tapi tak solve pun problem dia. Tapi yang ini dia kata dia tak ikut treatment dia 3 kali, jadi sebab tu dia naik balik tu. Dia senang cakap macam tu dah. Tak ikut ni. Dia 3 kali. Akak tak pergi dah 3 kali. Akak tak sanggup nak ada. Dia Yalah. punya tu sebab dia punya Akak jadi terbalik. reaction dia jadi teruk. Darah tinggi, melantun tinggi sampai dekat nak 200 bawa kan sampai saya jadi macam huru-hara. Tuan pun saya kacau semua. Lepas tu bila saya datang ambil orang, kita kan slow kita buat kan. Jadi sekarang ni dia dah maintain balik lah. Itu lagi saya macam nak datang balik. Saya punya anxiety apa semua. Sebab saya dah ada berdebar balik. Tapi lah lepas tu tuan guide. Dah dia macam tu je lah ni sekarang ni dia dah normal. Tapi HbA1c lah tak normal. Okey, baik. So antara ni sebab saya teringat tadi semalam baru tadi saya teringat Abang Azizul kita. Okey, Assalamualaikum Abang Azizul. Yang ni kita sembang serius sikit. Wan. Oi, gambar. Ya, saya. Tak nampak muka horror sangat ni. Ini berada di satu tempat. Oh, okey, tengah bertapa. Okey, apa cerita? Okey, baik. Abang Azizul, saya teringat cara Abang Azizul awal-awal dulu untuk nak kurangkan bacaan gula dia adalah through low intensity tapi lama punya workout. Betul tak Abang Azizul? Betul. Saya abang banyak buat sakmaf. Sakmaf abang pada awal-awalnya lebih kepada berkayuh basikal dalam 30 ke 45 minit. Kayuh santai je. Itu memang sakmaf betul lah. Dia kalau heart rate ketika itu lebih kurang 100 ke 110. 90 ke 110. Itu memang dia pecah betul, and then after sejam setengah lebih kurang rehat mandi apa semua, tak sarapan lagi ataupun tak lunch lagi masa tu, gula boleh mencecah hingga 5.1 ke 5.5. Tetapi kalau buat hari tu intensity tinggi sikit, dia boleh pergi dekat 6 atau 6 lebih. Bergantung kepada intensity workout juga. Tapi kalau dalam macam kes Kak Zalila ni, so nasihat saya lebih kepada buat sakmaf lah. Sakmaf tu sangat-sangat membantu tu. Sangat-sangat membantu. Okey, baik. So sebab tu dia tally dengan apa yang Kak Zalila beritahu. Kak Zalila beritahu bila dia walking, kita boleh tengok dia punya decrease untuk gula tu banyak tau. Compare dengan dia sprint dia dengan compare dengan slow jog dia. Slow jog dia gula dia tinggi lagi, tapi kalau dia walking lama, dia punya gula tu boleh turun dengan lebih banyak. So bermaksud dia dekat sini, kalau akak, let's say akak Zalila berlari tu sebenarnya ada satu tindakan yang stres. So badan akan produce lebih banyak gula untuk nak counter akak punya keperluan gula tu sendiri tau. Betul. So akak punya senaman saya prefer untuk akak buat dalam low intensity tapi jumlah yang lebih panjang. Maknanya akak kalau biasa akak buat 1 jam, mungkin akak kena buat 1 jam setengah. Cuba akak esok buat 1 jam setengah, akak walk, sambil akak walk tu akak bawa lah akak punya apa dengan kata radio lah senang kata. 1 jam setengah tu 1 juzuk apa tu tuan? 1 jam setengah tu 1 juzuk apa lagi? Tak apalah, boleh siap-siap bawa bekai, hafal siap-siap kan. Tak apa-apa jadi kita ada bekai dah. So akak buat 1 jam setengah, lepas tu kita tengok bacaan gula macam mana. Kalau dia turun banyak, maksud dia itu yang paling sesuai untuk akak dan akak maintain sahaja yang tu. Okey. Nak tambah sikit. Sila. Abang Azizul penting, Abang Azizul punya data penting. Sila. Okey, lagi satu, masa tahun 2021 tahun lepas tu,
bukan kebanyakan lah, memang selalu buat jogging je lah. Jogging waktu tu dalam 7 atau 8 kilo. Seminggu dalam 3-4 hari. Jogging 7 ke 8 kilo. Masa yang diambil lebih kurang 1 jam suku. Memang gula saya, Wan, Akak Zalila, boleh mencecah gula pagi mencecah hingga 6.7 ke 7. Badan saya sakit sangat. Especially dekat bahagian lutut saya tu dengan otot peha, betih, pinggang. Pasal keadaan saya sangat lemah. Lower part body saya sangat lemah. So bila impact tu kuat, dia efek kepada saya punya insulin tu. So tapi saya biasalah yang macam kita tahu, kortisol akan spike sikit untuk bagi kita rasa lega. Insulin akan naik juga untuk bagi kita rasa lega, nak kurangkan rasa debaran tu kan. Tetapi itulah yang terjadi kepada saya. 6.5 hingga ke 7, dia main dalam range tu dalam 3-4 bulan. Itu setiap hari punya ambil tu, tapi selepas 2 jam makan, tengok kepada makan. Dia boleh jadi bawah 6 atau dia boleh paling tinggi dia boleh pergi 6.5 selepas 2 jam. Jadi kalau akak nak buat macam yang Azwan sarankan tu, memang akak kena low impact tapi masa tu dipanjangkan. So that dia burn semua lebihan-lebihan gula dalam tubuh badan akak tu. So insya-Allah dalam 3-4 bulan, insya-Allah lah mungkin akak akan normal balik je. Pasal itu yang terjadi pada saya sekarang ni. InsyaAllah. Kita nak bantu kita punya sel boleh orang kata sensitif kembalilah terhadap insulin tu. Tapi kita kena tengoklah underlying cause kot, ada sebab-sebab lain yang menyebabkan badan kita sentiasa stres. Kita kena carilah. Okey tuan. Dalam akak memang kalau walking akak tak ada riwayat. Akak tiap-tiap hari akak buat. Adakah itu juga buatkan badan stres? Taklah badan stres. Kalau walking je tak ada masalah. Boleh je walking. Sebab walking tu saya nampak penurunan gula paling banyak. So kita cuba bukan tingkatkan intensity dia, tapi kita cuma panjangkan tempoh dia saja. Sambil akak berjalan tu, sambil akak berehat lah. Akak fikir pasal dunia ke apa semua ke. Akak hafal Quran ke waktu tu kan, mana tahu aku habis kan, boleh habis 4 bulan habis dah, boleh jadi hafizah lah, mana tahu kan. Amin. Macam baru ni kan, ni Wan kan. Okey, abang lagi 7 kilo kan. Abang berjoging tau 7 kilo. Tapi bila abang dah stop dalam sehari 2 ni, abang relax, memang sakit tu ada. Jadi sakit abang punya bahagian ACL tu dengan panjat bukit, pada abang lebih baik abang panjat bukit daripada berjoging. Pasal impact pada impact pada jogging. Pasal impact badan abang besar, abang gemuk. Jadi bila abang put on impact dekat lutut dengan dekat jointing ni, so dia memang sakit. Tapi sakit dia bukan macam sakit 2021 lah. Tapi sakit dia masih boleh rasa, tapi abang tak cengkoi lah jalan. Tak cengkoi, okey. Tak macam dulu. Jadi dia banyak sebenarnya hiking yang abang buat tu lebih banyak membantu dalam menguatkan otot serta dia main pada insulin. Okey. Good. Macam tu. Itu okey lah. So yang paling untuk Abang Yuzul, kalau boleh membantu untuk Abang Yuzul jadi lagi power panjat bukit. Panjat saya pun kena buat panjat bukit kan, bagi naik pungkok sikit, bagi nampak besar sikit, borong geram. Pasal dia attack bahagian pinggang ni, memang dia attack betul. Masa yang minggu pertama, minggu kedua tu memang sakit betul lah. Tapi bila dah otot sakit, dah bukan kuat lah, tapi dia develop muscle punya tu. So yang kita selalu bincangkan pasal apa yang menyucuk kat tapak kaki tu pun hilang. Okey. Menyucuk tu pun hilang. Itu termasuk dengan suplemen lah abang makan bukan kosong macam tu orang kata. Okey. Maknanya nak baik pulih benda tu. Okey, baik. So maknanya Tuan cakap dengan Dr. X sekejap tuan Mana Dr. Ed ada lagi? Dr. Ed ada. Okey, silakan. Ada. Dr. Ed, maknanya akak punya pankreas ni tak ada masalah sebab tadi akak ada dengar doktor cakap, okey, pankreas ni boleh ada masalah kalau orang tu dia ada, contohnya dia ada darah tinggi, dia ada kanser,
boleh menjadikan pankreas dia bermasalah. Macam akak ni daripada darah tinggi pergi kanser, lepas tu pergi kencing manis, lepas tu pergi GERD, lepas tu kata ada masalah jantung pula. Akak pun tak nak sebut lah kan. Tapi adakah itu akan memberi pankreas akak ni dalam keadaan akak ni, adakah punca daripada pankreas ataupun bukan pankreas? Okay. Bukan pankreas, akak jangan salah faham. Kalau orang yang ada masalah pankreas, gula dia puluh-puluh kak. Sebab langsung tak ada insulin yang untuk metabolise kalori tu, untuk simpan, untuk ubah gula simpanan. So gula dia akan tinggi. Puluh-puluh. Doktor, okey sekejap. Doktor, dulu memang gula akak puluh-puluh dan error lagi. Tapi sekarang ni lah tak ada. Dulu memang keadaan macam tu. Jadi bukan pankreas lah. Masih lagi bukan doktor yakin bukan pankreas. Saya yakin bukan pankreas sebab akak lepas dah ubah makanan, dia turun. Kalau orang ada masalah dengan pankreas, dia ubahlah cara makan, dia ubah ke lifestyle dia. Pankreas dia memang dah tak berfungsi, tak boleh produce insulin. So, dia akan sentiasa tinggi, 20 lebih, dia akan sampai ke hyperglycemic semua punya apa. Orang yang ada masalah insulin ni, bukan insulin, masalah pankreas, dia punya gula terlampau tinggi sampai dia ada simptom hypoglycemia. Kalau dia tak dia punya gula tinggi tapi tak ada sampai hypoglycemic semua punya simptom tu, insya-Allah bukan masalah dengan pankreas, lebih kepada insulin dia tak berfungsi dengan baik saja. Itu saja. Oh, okey, terima kasih doktor. Okey. Apa Kak Zaila rasa badan hari ni excellent tak? Akak rasa badan akak hari-hari. Itulah akak tak risau. Akak rasa sihat. Macam tuan tengok masa akak pergi event tu. Saya tengok Kak Zaila macam sangat-sangat sihat kan. Excellent dah. Ya. Kalau Kak Zalila boleh cakap macam tu, sihat lah Kak. Akak jangan tengok pada akak nombor. kena tengok pada akak. Nombor, jangan tengok nombor. Macam saya pernah cakap. Kalau akak tengok nombor, okey, akak tak boleh nak compare badan akak yang umur 50-an sekarang dengan 40-an. Tapi badan akak sekarang ni, Kak Zalila ni lagi sihat pada umur 20. Kalau kita nak buat fitness kontes orang yang macam Kak Zalila dengan orang yang umur 30-40-an yang tak aktif, Kak Zalila memang way better than orang-orang yang ni semua. Cumanya yang menjadi masalah dengan Kak Zalila ni satu je masalah dia. Dia punya pemikiran dia terlampau besar. Pemikiran dia terlampau besar. Dia kalau Kak Zalila sakit, Kak Zalila, today you already collapse. Itu je, simple as that. Today you already collapse. Tapi hari ni Kak Zalila bercakap bertenaga. Kak Zalila bercakap tak bersedawa macam yang saya kenal akak dulu. Betul. Akak bila bercakap akak tak pancit. Kalau orang tak fit akak cakap pancit tak. Kalau orang tak fit, dia kurus sekalipun dia cakap akan pancit. Apatah lagi kalau kita suruh nyanyi satu lagu kan, lakilah pancit. Jadi kalau akak boleh bercakap laju macam ni Kak, dan akak bercakap dengan semangat, so badan akak sebenarnya beradaptasi daripada 10 tahun dulu dengan 10 tahun yang kedua ni. So pada saya yang overdose vitamin C tu, saya bolehkan kata beginilah. Saya boleh katakan badan akak dalam transisi untuk dibaik pulih. So benda nak baik pulih bukan mengambil masa dalam cepat kan. Maknanya ada hikmah juga akak pergi ambil certain vitamin C. Bagi dia masa, mana tahu insya-Allah badan tu akan lebih baik pasal macam akak bercakap dengan saya baru ni kan 2-3 hari lepas kan. Akak kata ada penurunan sedikit. Makna kata kalau ada penurunan sedikit, yang sedikit tu lebih baik daripada satu penurunan yang banyak yang boleh merisaukan kita pula. Kan, maknanya daripada 8 turun sampai 6.5, dia punya jurang dia tu dalam berapa mata punya kan. Jadi kita akan persoalkan pula kenapa turun banyak sangat. Kan. Jadi kalau dia turun gradually, maknanya kita tahu ni transisi aku workout dengan aku makan. Begini. Kita bagi saja. Akak dah ambil overdose yang vitamin C tu bulan berapa?
Bulan berapa tuan akad? Bulan 12 kot tuan 12. Bulan 12. Kita bagi setahun dekat badan akak, bagi dia relax. Akak MBB balik Akak jangan pump balik benda-benda yang tak sepatutnya makan. MBB tak bagi makan. Bukan tak bagi makan. Maksudnya MBB larat. Macam nak cakap MBB kata jangan makan lah, senang bahasa mudah. Elakkan. Jadi kalau badan dia memang self regulate, self healing, tetapi kalau kita duk pump dia benda yang tak sepatutnya, dia akan mengajuk juga badan. Macam kita bubuh petrol dalam kereta kan. Dalam tank kita ada petrol pump. Tapi kalau kita bubuh minyak petrol tu sehingga melimpah, pump dia akan cepat rosak. Pasal tak ada pengudaraan untuk dia nak bernyawa tau. So kalau kita macam enggak badan kita masuk kan, tak bagi dia nak relax, tak bagi dia peluang nak relax, kita pun tak workout apa semua. So benda ni akan jadi masalah pada dia. So bila dia bermasalah, itu jam akak boleh tengok dia beradaptasi pula. Sebab itu kita boleh tengok manusia time dia tak stres, mood dia okey, time dia stres, mood dia swing. Time dia lagi stres. So badan tu sentiasa beradaptasi. So kalau kita tak boleh nak kawal semua tu, so jadi masalah. Macam tu jugalah badan kak. Itulah badan kita. So kalau akak berpemikiran besar, saya tak kisah. Bagus. Untuk ilmu kita semua. Saya belajar sesuatu benda. Saya belajar dengan Azwan, saya belajar dengan Dr. Ed, saya belajar dengan Dr. Ted. Dan saya belajar semua yang ada dalam ni. Berapa orang ni? 30 lebih orang ni kan? 34 orang. Setiap hari saya belajar daripada semua MBB Zoom punya klien dalam ni kan. Tetapi sampai satu ketika, cara kita kena bersabar. Kita kena bersabar. Saya kena bersabar. Kan? Saya kena bersabar. Hari ni pun gula saya 6. Pasal saya tidur pukul 9.45, saya bangun pukul 4. Lebih kurang 7. Saya dah tak tahu nak buat apa kan. Jadi saya pagi tu, saya jenis malam saya berkemar. Mula terkebil. Jadi saya tak cek gula awal pagi macam selalu. Tapi saya menaiki bukit, jalan kaki, beli nasi. Lepas tu saya turun. Jadi saya dekat situ, saya boleh assume. Tengah saya jalan kaki, itu adalah halangan. Yakni intensity dia tinggi sikit. Jantung akan pump lebih. Insulin saya akan pump lebih. So bila saya cek balik, 6. Okey lah. Pada saya okey lah. Pasal mungkin period yang awal tu, mungkin gula saya bawah 6. Tapi pasal saya dah naik bukit tu, dan naik lagi nak pergi ke kedai makcik tu lagi, ada dalam 50 meter, naik lagi. So bila turun tu, dia ada kelajuan dia pula. So benda tu semua saya nak kena fikirkan. Itu belum lagi kita bercerita kalau akak naik genting altitude yang tinggi-tinggi. Oksigen makin kurang bila kita makin oksigen kita fikir kita orang dapat kebaikan, dapat manfaat. Akak bukan apa Zul. Akak ni tak dia macam ni kak. Akak nak bagi yang terbaik untuk MBB. Kalau akak naik genting tu, dia 6,000 kaki kak daripada aras laut. Apa akan jadi pada badan kita dengan kekurangan oksigen? Dia akan naikkan kortisol. Dia akan spike insulin juga sikit. Cuma kita rasa sejuk Kita rasa sejuk. Sejuk tu sendiri pun kalau tak kena dengan suhu tubuh badan kita, betul. Badan kita akan beradaptasi juga. So badan kita dia akan beradaptasi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Apa yang saya nak akak buat yang kita bincangkan dengan Azwan baru ni 2 minggu je kak. Jaga makan. Itu je kita minta. Lepas tu dengan exercise bagi tempoh jangka masa panjang sikit. Yes. Okay, sekarang ni akak tukar senaman je lah tukar senaman, lepas tu jangan makan suplemen ubi tu, lepas tu kita tengok dulu. Lepas tu ambil selalu cek darah lah. Selalu cek macam gula. Okey. Terima kasih akak niat akak hanya nak bagi yang terbaik untuk MBB. Saya pun minta maaf kalau suara saya tinggi. Memang suara saya tinggi sebenarnya. Saya pun apa Abang Zizul cakap tu terkena agak kat saya sebab saya tu saya duduk fikir 2-3 bukan selalu saya duduk fikir 2-3 hari saya selalu fikir aku ni tengah buat kerja Tuhan ni. Aku tengah buat kerja Tuhan. bukan aku tengah buat kerja Tuhan, aku nak jadi Tuhan. Macam tu lah.
Sebab klien ABB expect yang paling excellent daripada saya. Tapi Kak Zalila is the best subject lah yang kita ada. Yang boleh, yang banyak bagi data. Abang Azizul bagi data banyak, Razman bagi data banyak, Kak Zaila, banyak bagi data kat saya. Bagi pening pun ada lah tuan. Pening tu tak ada masalah lah. Dia pening tu bila macam saya akan pening bila saya cuba adapt dengan satu cabaran baru, cabaran untuk macam Kak Zaila ni, bagi saya cabaran baru lah, sebab saya belum jumpa solution yang sebenar-benar solution lagi benda ni. Tapi kalau saya waktu macam duk pening tu, saya down lah. Lepas tu start fikir aku dah jadi Tuhan balik dah ni. Kita apa dalam MBB ni, kita nak cari style hidup yang sesuai untuk kita dan sihat. Itulah sebab kita tengah kobek sana, kobek sini. Sebab macam setiap soalan, setiap apa masalah customer tu saya anggap macam masalah saya sendiri. Saya tak boleh ada orang kata macam ni dia rasa problem apa semua, saya akan fikir saya tak tahu, otak saya tak boleh tutup. Saya akan fikir sampai bawa mimpi-mimpi. Oh ya ke kan? Tapi MBB Go tu bagus lah tuan. Apps MBB Go tu sangat bagus lah. Betul, sepatutnya hari ni dah launch dah ni, sepatutnya, tapi baru pagi tadi saya dapat message daripada Apple. Apple bagi tahu apa, we identify one more issue with recent delivery for your app. Bermaksud dia ada certain issue yang perlu saya iron out dulu, sebab kalau nak lepas ke iOS ni, Apple Store dia susah, tapi kalau Android dia senang saja lepas. Apple Store dia check detail. Dr. Ed berapa berat Dr. Ed? Dr. Ed kacang oi. Tengok. Dr. Ed berapa berat? Dr. Ed ada tak? Berat terkini tak timbang ah. Agak-agak lah the last that doktor timbang. Kalau last awal tahun itu saya timbang, saya 90. Saya berat dan tu. Saya dah turun sikit berat badan kot. Sekarang mungkin 93 kot. Dr. Ed dengan umur 30 berapa sekarang? Tinggi berapa? Saya umur 38, 39. Tinggi? 1.7 lebih saya. Memang doktor tinggi. Saya orangnya katik doktor, tapi berat saya sama dengan doktor. Kan, tapi saya boleh berkayuh berjogging, saya boleh kayuh naik bukit tu. So kalau kita test dari segi kita punya fitness, mungkin kelebihan atas abang, walaupun abang 10 tahun lebih tua daripada doktor. Jadi konsep yang cuba saya nak cakapkan kat sini adalah, Kak Zalila, you should be proud of yourself. You should be wajib kena percaya pada diri. Pasal Kak Zalila sihat dan Kak Zalila fit. So yang numbers yang Kak Zalila jumpa Dr. Ed, bagus. Itu satu dia panggil check up yang bagus. Buatlah setahun sekali, 2 tahun sekali, bagus. Bulan Cuma 1 kita jumpa Dr. Ed. Jadi apa yang Kak Zalila buat is improving Kak Zalila punya cara makan. Saya tahu masalah Kak Zalila Okey. Kak Zalila pernah cerita kat saya. So kalau akak nak sihat dan terus sihat dengan izin Allah, apa yang akak kena buat adalah satu perkataan yang akak kena tanam dalam jiwa akak, iaitu aku perlu berkorban demi kesihatan aku. Itu akak kena letak dalam kepala otak akak. Minta maaf saya kasar sikit bahasa. Tapi itulah caranya, tidak boleh tidak akak. Akak kena berkorban untuk demi nyawa akak dan kesihatan akak. Orang lain dah tak boleh tolong akak. InsyaAllah. You should be proud of yourself kak. Akak kena patut wajib berbangga dengan diri akak. Kalau tidak akak dosa besar. Akak kena faham macam tu kak. Aku kena berkorban demi nyawa aku. Aku kena berkorban. Akak kena letak perkataan berkorban tu. Akak kena tinggal. Ada benda yang akak nak kena tinggal. Ada benda, maksud saya dari segi makanan ke lifestyle akak yang tu, akak kena tolak tepi dah. Akak masanya untuk akak maju ke depan. Akak nak kena maju je. Ni maju je. Ada dinding pun langgar je. Tak ada halangan dalam hidup ni kak. Dia halangannya bila Allah kata, okey jom balik. Baliklah kita. Itu je. Lain dari tu kita langgar. Betul tak? Betul. InsyaAllah.
InsyaAllah. Ha, InsyaAllah. Okey, Okey tak? baik. Terima kasih banyak-banyak Abang Azizul. Terima kasih banyak. Yang itu Sama-sama. memang bagi semangat kat saya jugalah, bagi semangat kat saya juga. Dia memang nampak kadang-kadang tu nampak macam tokek tu kebal lah. Tokek ni tak nak kebal mana apa tokek ni banyak masalah. Saya ada masa juga saya down, saya fikir orang. Saya macam bisnes ni saya kata nak mati lah, saya tak peduli sangat pun. Peduli lah juga sebab dia apa nak bela ramai orang kan. Tapi yang mana paling penting adalah saya punya klien lah. Yang tu saya penting sampai apa isteri pun kadang-kadang bising lah, kata duk jealous dengan klien ni, duk melayan depa ni. Saya pun teruk sangat kan. Tapi itu tak, benda ni tak boleh nak tune. Benda ni tune off. Itu yang kata saya duk kata aku buat kerja Tuhan. Saya minta semua orang sihat, nak minta semua orang sihat. Apa-apa saja problem kecil sekalipun saya akan fikir benda tu. Amin. Kita Alhamdulillah. Terima bersyukur kasih Doktor. Tuan. Kita bersyukur Dr. Ed macam diberi hidayah lah untuk tak, minta maaf lah, abang tak tahu nak susun ayat macam mana kan. Jadi abang cakap bahasa pasar lah yang abang boleh faham lah, harap orang yang faham lah. Abang bersyukur yelah apa Dr. Ed diberi hidayah dengan apa yang dia belajar, serta cara hidayah tu sampai untuk dia boleh berfikir bahawasanya masalah perut ni adalah masalah utama dan penyumbang utama kepada penyakit-penyakit yang daripada sekecil-kecil penyakit sampai sebesar-besar penyakit. Okey, So, baik. Abang Azizul dah cakap mengenai hal tu dah. Saya untuk minggu depan ni kita akan ada saya akan jumpa dengan kita punya warlord apa bab perubatan macam lain saya iaitu kita Dr. Roland. Lepas tu Dr. Roland dengan Dr. Hafiz saya akan berkumpul sekali untuk bincang collaboration together. Sebab baguslah tu. dia apa-apa pun kita nak create satu entiti yang sangat-sangat besar. Saya kata kita tak boleh saja write untuk MBB punya community, kita kena write untuk semua orang punya write semua orang, Dr. Hafiz punya community, apa Dr. Roland punya community, combine together at least besar sikit lah. Selepas dari itu besar tu besar. Selepas dari itu kita dapat sokongan apa semua, masuk persatuan orang semua apa semua. Lepas tu kita akan besarkan lagi dengan collect lagi lah apa general perang ni macam Dr. Nordin ke apa semua, kita akan try collect lah walaupun dia buat duit banyak dah kan. Kita try collect dengan dia. Kita supaya satu saja direction dia. Kita nak satu benda, satu platform yang semua orang bersetuju atas satu sama lain punya method. Saya akan share saya punya data, Dr. Roland akan share dia punya data, Dr. Hafiz akan share dia punya data atas satu platform. So kita boleh figure out, mungkin saya punya cara salah, mungkin saya punya cara salah, mungkin ada cara Dr. Hafiz tu betul dan ada mungkin cara dia salah, mungkin cara MBB ni betul. Kita collab satu tempat, iaitu MBB Go ni lah, kita collab satu tempat supaya orang tak confuse. Sehari dia kata, okay, Dr. Hafiz ni punya cara macam ni, macam ni, apa MBB cara punya macam ni. Lepas tu Dr. Roland punya cara macam ni, Dr. Nordin cara punya macam ni. Why not kita combine satu tempat, kita sembang, letak semua atas table. Okay, kita try compare data. Mana yang mana buktikan lebih better, kita adopt buat satu syllabus. Okay, syllabus ni untuk kita lawan yang mana sedia ada sekarang yang dah besar punya stand ni, MOH ni. Apa KKM punya MOH lah. So itu antara apa yang kita akan buat lah. Itu apa yang kita akan buat. Bila turun KL tu? Saya turun 13 hari bulan ni. 13 hari bulan ni saya sebab apa saya akan jumpa dia Dr. Roland apa dia block dah 1 hari dia. 1 hari 13 tu dia ambil cuti. So saya akan pergi 12 hari bulan tu. 12 hari bulan saya naik train sebab saya seorang, saya naik train tidur hotel lah. Lepas tu esok tu sembang perempuan-perempuan sampai petang, sampai malam sikit. Lepas tu naik train balik main Lustang. Oh, macam balik hari ke balik hari ke sebab tak boleh tinggal bini rumah kat lama lagi, dia rindu. Betul. Kita kepada bubuk kecil tu. Kita pun rindu kat dia pula kan. Sekali tak boleh buat kerja. Wah. Betul. Bagus lah tu kan. Ada perasaan tu bagus kan. Dia jangan tak ada rindu lagi, dia nak pergi cari perempuan lain. Itu problem. Leceh lah. Itu dia jadi leceh lah. Itu leceh. Okay. Tapi menang kat MBB nombor 1 pasal kita ada 24 hours punya
almost 24 hours punya servis lah, daya tag dengan klien. Dia menang kat situ sangat-sangat lah. Which is dekat tempat lain tak ada benda tu kan. Kita sebab kita nak orang beli duit, orang banyak duit lah. Walaupun apa saya duk bising kat tak cukup. Tapi yang tu harga yang saya setuju. Saya macam mana pun kena perform TikTok kan. Saya kena jadi lebih kurang macam Tuhan, lebih kurang macam tu. Itu kata buat kerja Tuhan, Dia macam ada apa Puan Yus Samzana Imran semalam cakap lah kan. So selama dia menjadi apa dropship mana-mana pun memang tak ada follow up tentang orang tu punya apa kesihatan ke apa semua kan. Macam abang ni daripada tahun buku tu tulis 29 hari bulan Ogos 2019 sampai hari ni Azwan masih bercakap lagi pada abang, dan to me benda kita macam buat latihan lah. It's always orang kata refresh balik latihan kita, refresh so that skill kita tak hilang. Macam tu juga dengan otak kita. Kita sentiasa nak kena refresh dan kita kena tulis. Macam abang punya lecturer pernah cakap, so bila kita menulis, mata melihat, so database yang akan duduk dalam kepala kita lebih lama compare kita mendengar saja, dan dia akan hilang apa itu. So pilihan di tangan masing-masing lah. Tu je. Okey, baik. So fructose dari buah ke? Fructose soalan pada Tuan Azlan dah tak ada kot sekarang ni, ada ke? Fructose dari buah. Fructose ni predominantly adalah daripada buah lah. Fructose, nama pun fructose. Gula buah. So gula buah ni dia punya problem dia kalau kita consume dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh macam kita beli satu kotak jus pil tak fresh tu kan, kita beli itu kan, lepas tu kita consume dia, yang ni cukup tinggi dengan gula. Yang paling tinggi adalah jus buah tanpa serat, cukup tinggi dia punya gula. Yang tu jangan minum. Better minum Coca-Cola 1.5 liter tu daripada minum 1.5 liter jus buah tu. Better. Tapi fresh kalau minum pun tak puas, dia nak air kat lagi. Kalau kena 2-3 teguk Coca-Cola, dia jadi haus, betul. Dia jadi haus teruk. Jadi haus tu. Sebab gula dia sangat tinggi. Sebab tu dia jadi haus teruk minum pil fresh ni. So jangan minum lah no. Okey, baik. Minyak sawit subsidi okey kan? Tak ada masalah. Minyak sawit subsidi ke tak subsidi, tak ada masalah. Subsidi dalam paket. Sekarang ni macam mana minyak sawit? Minyak sawit tu harga tak berubah. Saya beli banyak itu kan. Orang kan kita prepping, kita beli banyak tu minyak sawit. So saya untung, rasa bagusnya untung banyak dah ni, macam pelaburan. Okey, baik. Vizomic cream, okey, itu Kak Zalilah nanti dapatkan dekat farmasi. Okey, salam tuan. Untuk orang sihat bila kita perlu cek gula? Contoh seminggu sekali ke atau sebulan sekali ke? Kita ceklah 6 bulan sekali. 6 bulan sekali buat bukan ni kalau sihat tak ada masalah, jangan duk cek selalu, tak ada masalah pun. So kalau macam sihat, lepas tu nak tengok condition badan, pergilah cek 6 bulan sekali ke dekat hospital, buat full medical check up. Bolehlah tahu apa problem sekian. Okey, untuk APK latest Tuan Ahmad Firdaus ada. Nanti saya akan minta kat Tuan Razban untuk pass kepada Tuan Firdaus lah. APK MBB Go. Okey, baik. So kalau ada soalan lagi untuk mengenai diabetes hari ni, diabetes ni satu topik yang sangat susah. Dan banyak, dia bukan ada satu cara macam masalah jantung, kita tahu senang saja cara tak mau bagi kena, tapi untuk diabetes ni dia terlampau complicated. Abang bila Wan sebut pasal diabetes ni, dia direct terus pada insulin lah, dia punya core dia kan. Yang abang tak akan lupa ayat Wan masa zaman 2019 ke 2020, abang tengok video Wan yang lama-lama. Masa tu Wan betul-betul berjuang seorang-seorang lah. Masa tu video semua sejam setengah, dan pada hujung-hujung tu barulah pergi 20 minit, 15 minit. Paling lama pun 30 minit. Ayat yang abang takkan lupa lah sampai mati. Insulin adalah master hormon kita. Itu jangan pegang. Insulin master hormon. Itu saja abang pegang. Dia kalau apa-apa saja jadi inflammation dekat tubuh badan kita, antara yang paling awal sekali insulin lah. Lepas tu untuk masalah Kak Zalilah, saya nak kata dia ada chronic inflammation pun
Tidak juga sebab otak dia normal. Kalau orang untuk Dan kan kalau chronic inflammation ni, otak dia akan laju fikir benda bukan-bukan. Tapi Kak Zahila steady saja, tak ada masalah apa pun. So tu saya kata, tu yang macam agak pening. Sama saya duk fikir, adakah badan dia dah adapt dengan bacaan gula macam ni? Kalau aku turun sekali dia sakit pula. Tapi tak apa. Untuk sementara waktu ni kita avoid dulu suplemen ubi. Iaitu nombor 1. Lepas tu kita pastikan Kak Zalila untuk workout tapi dalam keadaan low intensity, duration yang lebih lama. Betul ke diabetes boleh sebabkan gigi cepat luruh? Masalah gusi pun boleh gigi cepat luruh juga. Kurang vitamin pun gigi cepat luruh juga. Sebab dia kacau insulin kan. Kalau kacau insulin ni boleh kata satu badan tulang reput pun boleh jadi juga. Macam-macam lah. Macam-macam Kak Lin. Punya master ni insulin ni kan. Hormon ni master. Master. Nak gemuk pun insulin. Dia jadi rintangan insulin. Kan. Itu lah dia insulin dia macam satu badan. Sebab tu saya tak setuju juga untuk macam cara kita buat hospital kita ada spesialis tu, spesialis ni, spesialis tu. Why not semua orang jadi jack of all trades? Jack of all trades. Betul. Tak payah ada department macam-macam. Bubuh satu tempat saja senang. Pasal badan tu satu loop ke tak? Kenapa? Satu bila ada juga. Dua doktor, dua pemikiran. Tapi perlu jugalah, sebenarnya perlu juga. Tapi tak tahulah macam mana tengok, macam genealogist yang macam saya jumpa tu kan. Oh, yang tu memang otai gila. Saya memang cukup respect kat dia lah. Oh, ya ke? Saya respect kat dia. Dia boleh detect masalah anak saya tu dengan secepat kilat. Walaupun benda tu rare tapi dia tahu apa test yang patut buat tanpa perlu bagi stres budak tu. Boleh pinpoint dengan kadar yang sangat cemerlang lah. So, agak-agak berapa umur dia, Wan? Tak ada, tua dalam 50 something lah. So dia maksudnya doktor tu banyak up to date dari segi pembacaan dia lah. Banyak umur dia. Dia banyak up to date. Dia banyak up to date dari segi pembacaan dia. So dia gain knowledge. Dan dia layan patient dia tu orang kata beradab. Yang tu yang salah satu saya hormat lah. Dia layan patient dia beradab. Dia explain betul-betul. Dia spend time. Dia explain. Faham tak faham lagi? Okay, faham. Okay, baik. Lepas tu kita pergi next punya. Dia bukan masalah budak tu saja. Jadi mak ayah pun dengar pun lega kat hati. Macam kata okay, anak saya ada dia explain anak ada masalah buah pinggang. Okey, isteri saya waktu tu dah masalah buah pinggang. Saya kata relax, bukan ada apa pun kan. Dia minta explain. Dia lepas tu dia explain lagi. Okey, benda ni memang rare. Okey, tapi macam mana pun dia tetap ada solution. Benda ni kita cari solution lah. Dan abang sendiri pun cakap, abang cakap kat dia budak tu masih budak dan dia ada banyak masa untuk dia membesar. Dan tak mustahil badan tu sendiri dia akan bila budak tu membesar dia akan baik pulih. Kita tak tahu. Pasal kita tak tahu. Kita tak tahu pasal dia budak. So dia ada hikmah jugalah, yang mana setiap hari macam itu dia birthday 3 tahun kan. Okey, birthday 3 tahun sihat. Dia sihat nampak, dia memang sihat sejahtera, main nampak semua buah semua cukup ah. Kita celebrate yang itulah, dia hidup dalam keadaan sihat. Kita celebrate. 3 tahun ni kita celebrate. So kita lebih orang kata lebih appreciate lah. Setiap hari tu kita lebih appreciate budak tu. Kalau tidak mungkin kalau budak tu sihat sentiasa mungkin orang tu tak appreciate sangat kan kesihatan ni. Tapi bila kita tahu ini perasaan seorang parents terhadap seorang anak kalau ada masalah kesihatan ni, dia bila kita macam saya tengok anak orang lain pun semua, saya kata oh aku kena lebih appreciate apa yang berlaku ni, aku kena lebih appreciate. Mungkin Tuhan banyak saya belajar pada masalah anak saya tu, banyak saya belajar yang mana saya input kepada MBB ni. Contoh kalau macam masalah buah pinggang, dia tak boleh masukkan erythropoietin, so dia punya red blood cell count dia akan naik, hemoglobin dia akan drop. Banyaklah, ada serta-serta benda lain lagi. Yang mana so konsep terus kawan.
Yang mana kalau macam tengok Kak Zalila itu lah, Kak Zalila, kalau Kak Zalila tengok balik Kak Zalila punya previous blood report tahun 2021 tu, Kak punya red blood cell tinggi, dia naik. Tapi untuk yang latest tak ada masalah dah. Bermaksud buah pinggang Kak Zalila improving. Dia boleh, Kak Zalila badan tak stres. Kak Zalila tak stres, red blood cell count okey, hemoglobin okey. Cuma gula tu saja yang masih menjadi misteri lagi. Itu fikir juga. Adakah Kak Zaila badan adaptif? Sebab Kak Zaila weight naik, weight naik. Mood okey. Banyak Mood okey. Apa makan okey, tidur okey, banyak juga. semangat okey. Berat Tak ada- badan naik. Berat badan naik daripada 41 sekarang 47. Oi, okey lah tu. So itulah antara benda yang saya tengok. Sebab kalau untuk orang yang macam ada masalah sakit-sakit apa semua ni, berat badan dia susah nak naik. Badan dia susah nak naik. Betul. Even kalau dia naik berat badan pun, dia takkan boleh buat macam Kak Zaila buat. Iaitu dia improving, dia boleh running apa semua. Ingat tak waktu awal-awal Kak Zaila nak start workout tu? Macam-macam penderitaan lah, macam-macam. Yang paling best dia kena, yang paling best Wan yang abang takkan lupa Kena kejar babi. Dia kena kejar dengan babi tu. Laju dia lari. Kalau orang sakit tak boleh lari laju kan. Betul. So itu dia macam ada paradoks lah. Paradoks ni maksud dia macam ada certain benda yang tak apa nak tally lagi. Apa ni? Itu lah. Sama juga macam Kak Kalina tu, dia fikir dia tekanan darah dia bangun pagi 160. Tapi tidur sikit punya nyenyak, dia kata terletak kepala terlelap, lepas tu bangun balik tak sedap apa pun. Dia badan rasa fresh. Tapi badan rasa tak fresh, selepas cek tekanan darah tinggi, dan badan jadi tak fresh. Sebab dia tengok nombor tu. Dia tengok nombor je jahanam tu lah. Dia tengok nombor, dia rasa Allah, sebab tekanan darah macam ni kan. Lepas tu dia makan-makan semua selera-selera apa semua happy-happy, lepas tu dia kena check balik tekanan darah. Allah, saya puas 150, 140 ni, cabut tinggi sangat ni kan. Lepas tu ditambah pula dengan dia kerja hospital, banyaklah apa doktor suruh dia tambah ubat apa semua. Kawan makan ubat pun tekanan darah sama. Lepas tu tapi bila dia makan ubat badan jadi miserable. Satu hal. Tapi dia tak makan ubat badan dia rasa ni. So tu saya fikir adakah badan dia memang sepatutnya kena macam ni. Kak Kak Lina tu dia kerja hospital sebagai apa? Nurse. Nurse kot. Kalau nurse dia akan ada kerja shift, betul tak? Entah saya. Katalah, kita katalah itu kita jangan kata Kak Lina ni punya kes. Kita kata orang yang bekerja shift lah. Okay. Orang yang bekerja shift, satu benda yang kita kena faham sebagai kita seorang manusia macam abang pernah kerja shift lah kan. Dan kerja abang sekarang ni pun kadang-kadang memerlukan tidur yang pendek dan tak ada kualiti. Bila kita kerja shift, masuk saja belah petang atau malam kita punya shift tu, sepatutnya badan dah mula kita nak berehat tu. Pasal kita kerja habis kalau normal time pun pukul 5.30 kita balik rumah bersiap nak maghrib apa semua. Lepas tu lepas isyak, gerbak-gerbuk, layan berita sikit lebih kurang, lepas tu kita nak tidur. Tapi macam kita kerja shift, bila dia masuk saja belah petang, kita dengan dah tak ada mood, automatically mood kita nak pergi kerja tu dah berkurang pasal badan dah setting untuk kita berehat. Tapi kita dengan hati setuju. Lain kalau pergi dating kan, kalau pergi dating kuat lah. Kalau dating kemas lah, dia punya ra dia tu lain macam kan. Jadi bila kita nak kerja dan kita dah terfikir dah otak kita punya laju ni, sekarang adalah budak passion itulah, passion inilah. Dengan doktor, kita ada favoritism juga. Doktor yang macam ni aku tak suka, aku suka doktor macam ni. So benda tu dengan waktu yang sepatutnya kita rehat dan tidur, automatically kita punya BP akan naik, insulin kita akan spike sikit, baru kita tak berdebar. Bila kita tidur pada waktu pagi, macam abang pernah tidur, abang kerja mekanik dulu kan. Balik pukul 7, pukul 8 pagi sampai ke rumah. Tidur 8 jam, 5-6 jam tidur. Tapi dia punya kualiti tidur tu tak sama macam kita tidur malam. Betul, setuju. Okey. Apa yang abang nak cuba sampaikan kat sini, sampai satu tahap kalau dah rezeki kita macam tu, terima sajalah bahawanya aku redha. Asal saja aku sihat. Itu yang paling penting. Sematkan dalam hati kita,
Asalkan aku sihat. Itu yang paling penting. Okay. Urusan kita stres sikit lebih kurang, kita tak ada cara lain, pergilah berjalan dengan family dan workout lah untuk buang balik semua negatif stres apa semua hormon-hormon yang tak elok tu semua kita buang. Tak ada cara. Sebab itu kita duk ratib tiap-tiap hari bersenam lah. Macam Kak Zalilah, kita nak dia berjalan pasal kita setengah membetulkan keadaan macam ni. So minta tolong bantu Azwan. Saya merayu minta tolong bantu Azwan dan bantu Diatek pasal diorang dah berkorban juga untuk demi kita yang tak sudah yang bermasalah ni. Okey? Jadi tolonglah dia, macam saya kata tadi, yang mana kita boleh berhentikan, yang mana kita boleh kurangkan, yang mana yang patut kita teruskan, yang patut kita tambah ke arah positif, teruskan. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat talk panggil Abang Zizul cah duit orang ramai ni. Jangan. Abang cakap macam ni boleh. Cukup sekadar dia pun okey. Cuma cara pemikiran tu lah. Betul, cara Kak pemikiran. Ina yang WhatsApp tu Apa dia? WhatsApp apa? Hello, ini saya Kak Ina yang WhatsApp saya. Kak Lina tu lah. Kak Lina betul. GP tu. Salam. Aha. Saya minta dia bagi bacaan blood pressure sebelum pergi kerja. Aha. Sebab dia kata dia check pagi tu masa dah masuk kerja. Sampai tempat kerja memang naik lah. Ada bangun pagi-pagi tu sebelum pergi kerja. Bangun pagi terus check. Saya nak tahu. Memang itu pagi, waktu pagi pukul berapa doktor? Tak tepat lah kalau dah masuk kerja. Pukul berapa doktor? Kalau anda kata dia pergi kerja, kalau dia masuk kerja staff nurse pukul 7 lebih. Mesti dah penat. Saya kata dekat mungkin akan masuk kerja dah penat nak punch in, lepas tu nak pass over tu memang dah penat dah tu. Saya kata kalau boleh check blood pressure, bangun tidur terus check. Itu yang paling penting, yang paling tepat. Bukannya dah sampai tempat kerja baru check. Itu memang penat lah gak kata. Kalau macam Down phenomenon pun doktor kan. Down phenomenon kita gula akan spike sikit waktu antara pukul 4 hingga pukul 8 pagi. So selepas daripada itu baru dia settle down, betul tak doktor? Betul, gula memang macam tu. Gula. So kita dah tahu dah, macam Azwan sendiri cakap, memang kalau ada orang yang kalau dia sihat lah, badan dia tak ada masalah apa semua, dia tak akan rasa lah degupan, mungkin ada kelebihan lebih sikit. Macam abang yang berbadan besar ni, memang kita tahu lah, bila kita badan besar, so apa yang ada organ dalaman tu, dia kena bekerja 1.5 kali ganda daripada orang kurus. Kan. Jadi kita jangan, macam abang tak boleh membebankan intake banyak sangat masuk dalam mulut. So nak kena bagi badan tu relax, chill. So bila hadap betul MBB. Jangan kita hadap ni sikit. Lepas tu mulalah sistem dalam badan tu terumbang-ambing. Tapi macam Kak Lina tu, dia dah masuk pukul 7, as we know lah. Kan? Tapi tu lah, Kak Lina tu tengok dia beritahu kat saya macam mana Kak Zia badan ada rasa excellent. Tidur macam mana okey tak, buang air besar okey tak, makan okey tak, mood okey tak. Tapi mood saya terjejah, mood saya kacau bila saya check saya punya BP. Aduh. Dia ada lagi satu kan. Dia ada lagi satu bila dapat ni bonus. Memang akan efek mood. Alright, itu saja untuk hari ini. So kita jumpa untuk hari stay pula. Okay, baik. Thank you very much semua. Terima kasih banyak Dr. Ed. Terima kasih Kak Zaila. Terima kasih pada yang datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.